Jadi glamour payah kan. Macam-macam manusia. Jadi tuan-tuan, kalau baca dalam internet ni memang sakit jiwa tuan-tuan. Saya rogol orang lah, saya pergi ke Medan lah pakai skirt lah, jalan dengan perempuan pakai skirt di Medan. Bila kejadahnya saya pergi ke Medan tuan-tuan, tak ada sebab saya nak pergi ke Medan. Medan Gopeng tu pun saya jarang pergi. Saya sembah tu Medan Gopeng, nama dia di Ipoh, pun jarang saya pergi. Tambah Medan Indonesia. Saya nak pergi apa tuan-tuan? Dengan mak saya pun jarang jumpa. Daripada saya pergi Medan, saya jumpa mak saya. Minggu ni tak jumpa mak saya lagi, baru telefon semalam. Bila nak balik tanya dia, sabarlah kejap mak, sibuk penuh, sabar dulu. Kalau mak saya pun saya tak jumpa, takkan ke Medan saya nak jumpa. Tapi masyarakat percaya. Saya apabila dengar kata orang dah tak mau saya di Kedah, saya kata tak apa, tak mau sudah. Sebab tu bila mereka panggil saya nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi. PE kata pergi je ustaz, lantak je lah, ada orang tak ada orang, 5 orang pun orang juga. Pergi tuan-tuan, subhanallah. Bukan setakat tu, ditaja pula. Ada pula syarikat-syarikat yang menaja pula saya pergi. Taja makan, taja kemah, taja ini, taja ini. Alhamdulillah tuan-tuan. Ya, bila mereka tahu kita nak sampai sana, syarikat-syarikat main taja. Akhirnya masjid tak payah keluar duit, semua tajaan. Ini yang dikatakan fitnah. Manusia ni dia suka bercakap tentang fitnah. Baik, dan yang ketiga, fatan maksudnya ialah tidak bertegur dengan orang lebih daripada 3 hari. 3 hari tak tegur, melainkan tak jumpa lah. Dia dah pindah dah ustaz ke Johor ustaz. Takkan nak kejar dia lagi di Johor tu, tak payah lah. Bukan ada bergaduh pun. Yang maksud 3 hari tak bertegur ni kerana bergaduh, bertengkar. Bertengkar di masjid, merebut kurma. Kurma tinggal sebiji, merebut. Sampai sekarang tak bercakap. Dah 7 hari dah puasa ni, 8 hari dah puasa, tak tegur sampai sekarang. Maka dua-dua tu kalau mati tuan-tuan, tak cium pula bau syurga. Apa pula ustaz? Bukan saya salah. Kurma tu saya dah pegang, pukul 7 lagi saya pegang dah ustaz. Dia boleh nak rampas saya ustaz. Oh, saya tahan kalau ustaz ni hak saya. Dialah salah, sebab tu saya tak tegur dia. Kamu salah sebab kamu tak tegur. Dia salah sebab nak rampas kamu punya, dan dia tak tegur. Dua-dua salah. Habis tu apa nak buat ustaz? Beli kurma sekotak di bawah tu, bagi kat dia. Tak payah nak berebut dah. Ini kurma punya hal pun nak bergaduh tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni pun satu hal juga. Kurma tu 4, satu hidang, ambil seorang satu lah. Yang kata ambil 2 pasal apa? Tak cukup satu, kata dia 2 sekali. Dua tuan-tuan. Ini pun satu, punca nak bergaduh. Punca nak bergaduh kerana sikit. Tuan-tuan, kadang-kadang manusia ni bila dah terlalu rapat, terlalu close sangat, pun jadi senang bergaduh. Sebab tu Nabi kata, buat baik berpada berapa banyak orang yang dulu-dulu baik sangat, sekarang dah tak baik sama-sama kita. Dulu masa datang kuliah baik sangat, kita jemput dia di rumah, kita ngantar dia di rumah. Sekarang berapa banyak makcik-makcik ni sumbuhung saya lah. Makcik dulu datang elok je makcik naik kereta, ngantar ngambil lagi. Habis kuliah pukul Sabtu, hari Sabtu singgah Giant lagi beli ayam. Sekarang pasal apa dah tak datang dah? Sebab tu orang tua-tua pesan, buat baik berpada. Tetapi jangan benci melebihi had. Kita ni kadang-kadang kalau dah benci, tengok muka pun tak nak, ludah pula. Kadang-kadang yang kita benci itulah yang akan tolong kita. Yang kita benci tak suka itulah satu hari akan bantu kita. Baik, yang ke-11, ribah. Ribah maknanya ngumpat. Ribah maknanya mengumpat. Istimewa pula mengumpat orang alim dan mengumpat orang yang mengamalkan Quran. Baru ni satu televisyen, syarikat televisyen, saya tak mau sebut lah, televisyen mana yang datang temu ramah saya. Jadi dia tanya pada saya, ustaz, apa cerita tentang ahli syurga ni? Jadi ahli parti ni boleh masuk syurga, kalau jadi parti ni tak boleh syurga, macam mana ni? Saya kata syurga ni hak mutlak Tuhan. Hak mutlak Tuhan. Menentukan masuk syurga atau tidak ialah kuasa Tuhan.
kita yang buat amal ibadat ni pun belum tentu lagi syurga. Kita yang buat benda jahat, tengok orang buat jahat, kalau Allah takdirkan dia taubat sebelum dia mati, entah dia syurga. Tetapi syarat nak masuk syurga, saya kata ada syarat. Syaratnya mesti beriman, syaratnya beramal soleh. Kalau tak ada iman, tak ada amalan, nak masuk syurga macam mana? Sepatutnya saya kata, kata-kata tok guru tu hendaklah dikaji. Syarat nak masuk syurga tu mesti ada iman, mesti ada amalan. Kalau kita tak ada amalan, macam mana nak masuk syurga? Kita mesti berusaha untuk masuk syurga. Jadi saya minta, saya kata, sepenuh bulan Ramadan ni, soalan-soalan benda-benda macam tu tak payahlah dipanjang-panjangkan. Yang kedua, saya minta, kalau lebih adil, panggil tok guru, tanya dia apa yang maksud sebenar dia. Lebih baik daripada memfitnah kepada dia. Saya dengar cerita rakaman temu ramah saya tu dikeluarkan dalam 4 kali berita. Tapi yang hujung tu tak ada keluar. Itu yang saya rasa pedak tu. Saya kata, you jangan potong tau. You cakap sampai habis, okey? Keluarkan sampai habis. Tapi itu je yang keluar. Saya kata, mesti panggil dia untuk lebih adil. Tanya dia, apa maksud sebenar dia, supaya kita faham dan kita tidak menjadi fitnah sesama kita. Itu lebih baik. Ni tuan-tuan, penyakit kita ni pasal kita nak pelaga. Dapat sikit, kutip sikit, kita ulas. Kutip sikit, kita ulas. Kutip sikit, kita ngadu domba. Akhirnya kita jatuh ngumpat. Tambah ngumpat pada orang alim, ngumpat kepada orang yang mengamalkan Quran. Lagi jangan diumpat, tuan-tuan. Saya ni nak kata saya ni baik dak lah. Saya tak baik. Saya jahat. Saya busuk. Sampai ada orang, saya mengajak satu tempat di satu negeri antah berantah. Kuliah ni untuk muslimat waktu asar di satu surau. Laki-laki datang juga, adalah 10 orang. Habis-habis saya tanya soalan. Ada soalan? Ustaz, kau nak tanya, macam ni kan, orang lelaki, mereka tak bagi kami orang perempuan main ngaji dengan ustaz. Kenapa kak? Sebab mereka kata ustaz akidah tak betul. Macam mana nak ngajar orang kan, akidah pun tak betul kan. Jadi nak tanya ustaz, betul ke ustaz akidah tak betul? Menung saya tu. Saya ni akidah tak betul. Saya mengajar tak betul, akidah tak betul tu. Orang hak kata tu akidah betul. Akidah tak betul saya pun, pelajar-pelajar saya puluh ribu yang tak reti semayang, saya ajar boleh sampai semayang. Akidah tak betul saya pun, saya kata, saya buka sekolah, ada 640 orang pelajar sekarang. Daripada tak reti baca Quran, sekarang dah boleh baca Quran. Akidah saya tak betul pun, saya kata, orang murtad 4 orang, saya tarik balik pada Islam. Akidah tak betul pun, orang dengar CD saya telefon, dia beritahu ustaz, mak saya nak masuk Islam, alhamdulillah. Saya nak ucap tahniah pada ustaz, mak saya ni bukan Islam sebab saya kahwin dengan orang bukan Islam. Tapi bila mak saya datang, bapak saya datang, mereka suka dengar CD ustaz. Sekarang ni ustaz, mereka nak masuk Islam. Terima kasih ustaz. Akidah tak betul saya pun, saya ada sumbang juga untuk kepentingan Islam. Tanya pada abang tu, apa yang dia sumbang untuk Islam? Apa yang dia buat? Fikirlah tuan-tuan. Ada dia pernah tarik orang murtad supaya masuk Islam balik? Ada orang Islam, orang putih daripada Los Angeles, dia buka kita punya cerita Pak Syed Barakah, dia sanggup datang daripada Los Angeles untuk masuk Islam saja. Jangan kutuk orang, jangan mengumpat pada orang. Silap-silap hari bulan, orang yang kita umpat lebih baik daripada kita. Sebab tu kita jangan mengumpat orang yang minum arak. Mengumpat tegur dia, hanya dengan minum, dosa. Hanya dengan tikam nombor, dosa. Masalah dia kita sekarang, kita ngumpat tapi kita tak pernah masuk. Kita tak pernah campur. Saya campur tuan-tuan. Saya campur dengan orang zina, saya campur. Saya nasihat, jangan buat dosa. Ingat kita ada anak-anak. Hari ni kita buat, besok orang buat ke anak kita.
Kita ada isteri. Hari ni kita buat dengan isteri orang, besok orang buat dengan isteri kita. Kita bukan pengumpat. Kita pendakwa, kita kena masuk. Masalah kita hari ni, kita taruh. Kita tengok satu orang tikam nombor. Nampak tu? Pergi mana-mana pun nombor ekor. Aku hari tu sembahyang sebelah dia hari Jumaat, tahu tak? Waktu dia sujud, jatuh nombor ekor dah sebelah aku. Dia sujud lagi sekali, bangkit pula tak ada nombor ekor. Oi, kaki ekor betul mampu punya orang. Oi, sedapnya ngata pada orang. Hamba Allah tu boleh berubah. Hamba Allah tu boleh bertaubat dengan izin. Mana kita tahu satu malam dia taubat. Dia mimpi dalam tidur. Dia kena rotan dalam kubur, kena himpit dalam kubur. Dalam keadaan berpeluk, dia bangun menangis tak esak-esak. Abang takut apa? Abang takut abang mimpi dalam kubur apa? Dia taubat, dia mandi, dia taubat, dia semayang, dia istighfar, dia menangis dengan taubat nasuha sungguh-sungguh. Dia bakap habis nombor ekor malam tu juga. Sampai pukul 7 duk teriak lagi, menangis lagi. Isteri dia kata, abang menangis-menangis juga, taubat-taubat juga. Lapor ni abang, cari nasi lemak. Dia sanggup pergi ke antarabangsa tu cari nasi lemak tu. Subhanallah. Balik daripada cari itulah langgar dek kereta, berterabur di tengah jalan. Nasi lemak aja selamat. Orang hantar nasi lemak pada isteri dia, Kak Pa, Abang Mat ada di hospital, langgar dek kereta. Pukul 11 meninggal, pukul 12 buat balik, pukul 1 semayang lepas Zuhur. Siapa yang tahu dia bertaubat? Siapa tahu? Siapa yang tahu? Orang kampung mana yang tahu dia taubat? Ada Kak Pah tu nak bagi tahu semalam dia taubat? Ada? Kak Pah asyik menangis. Kak Pah menangis je. Pasal saya lah abang mati abang, kata dia. Nasi lemak lah, kata dia. Tu yang 3 malam kita tahlil rumah dia, nasi lemak je tuan-tuan. Nak kabur balik. Kak Pah tak sempat bagi tahu yang suami dia bertaubat. Tapi kita busuk hati dengan dia. Kamu tak tahu mak dah mati aksiden. Bila? Pagi tadi depan rumah dia, mampus dia. Semalam aku tengok nombor tikam nombor. Kamu tak pergi semayang mayat dia? Tak payah. Tikam nombor nak datang semayang mayat, rentilah. Kamu tak pergi ziarah kubur dia? Tak payah. Tak ada faedah. Benda tikam nombor macam sekarang nak panggil kita, tak pasal aku. Kamu ke mana, Din? Aku baru balik kubur si mat-mat tu ke bumi. Aku ngira 7 langkah tadi, 1, 2, 3. Kira 7 aku tu berhenti. Kena balun dah tu, kata dia. Semua orang tibai dia. Tapi tak ada siapa pun yang tahu dia dah taubat.